Bila sebut baik dengan buruk ni, dia ada 3 makna. 3 makna besar. Yang pertama sekali, baik dan buruk ni berkait dengan sempurna atau tak sempurna. Kita kata sesuatu tu baik sebab dia sempurna atau lebih sempurna, dan sesuatu tu tidak baik sebab dia kurang sempurna. Itu makna pertama. Makna yang kedua, sesuatu itu dikira sebagai baik ataupun tidak baik pada intuition manusia. Bau busuk orang tak suka. Pandangan yang buruk, kan, secara natural awak tidak suka. Pandangan yang indah, bau yang wangi, kita suka. Itu intuition natural intuition kita. Itu makna kedua kepada baik dan buruk. Perkara pertama tadi apa? Makna pertama, baik buruk itu berkaitan dengan sempurna ataupun kurang sempurna. Yang kedua, baik buruk berkaitan dengan natural intuition manusia. Yang ketiga, bila ulama membincang tentang baik dan buruk, baik adalah sesuatu yang layak diberikan ganjaran dan buruk adalah sesuatu yang layak dihukum. Itu makna yang ketiga. Itu makna yang ketiga. Sesuatu itu baik, ia dikira baik sebab ia layak diganjari. Ia dikira buruk sebab ia ataupun kerana ia layak dihukumi. Kalau ikut 2 makna yang pertama, sesuatu itu sempurna atau tidak sempurna, atau sesuatu itu dibenci secara natural ataupun disukai secara natural, 2 benda tu boleh difahami dengan akal manusia. Betul? Curi 2 orang ni, awak tanya budak pun dia tahu. Tak perlu ajar dia Allah kata, Nabi kata, tak perlu. Tanya dia, kalau ayah datang, kalau ayah pergi rumah orang sebelah, ayah ambil duit dia, boleh tak? Budak-budak pun dia akan kata tak boleh lah, kan? Tapi dia mungkin tak tahu kenapa tak boleh. Tapi secara natural intuition dia kata benda itu tidak. So akal boleh tahu makna pertama dengan makna kedua. So we are not talking about that part. Ulama kalam berbeza pendapat nombor 3. Nombor 3 tu apa? Satu perbuatan itu layak diberikan ganjaran pahala atau diazab, boleh tak diketahui dengan akal saja? Perbuatan apa yang layak masuk syurga, masuk neraka, cukup ke manusia tahu dengan akal saja? Tak. Di sini yang ulama Asy'ariyah kata, perkara ini hanya boleh diketahui melalui syarak. Allah lah yang beritahu kita amalan mana yang akan diganjari, amalan mana yang layak diberikan balasan yang buruk, diberikan apa kita kata lawan ganjaran apa? Ya Allah. Hukuman ni kalau dalam bahasa Arab dia neutral sebenarnya. Hukum is hukum. Hukuman yang baik, hukuman yang buruk, betul tak? So lawan ganjaran apa? Denda. Denda. Tapi denda ni macam lembut je. Azab. Siksa. Kanun kesiksaan, kan? Dia pakai kanun kesiksaan, kan? Hukuman siksa lah kita katalah. Kesiksaan. So itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Ini perbezaan antara Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata rogol, sebagai contoh, rogol itu adalah buruk ini sah. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dia buruk. Memang dia dengan sendirinya buruk. Dia dengan sendirinya buruk. Itu Mu'tazilah. Asy'ariyah dan Maturidiyah kata dia sebenarnya tak buruk dan tak baik, rogol ni. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sifat buruk kepadanya, dan siapa yang buat akan dapat siksa, akan dapat balasan. Itu penetapan daripada Allah. Okey, awak mungkin tanya, apa relevance isu ni? Uish, the relevance is so big. Why do I say it's big? It's humongous, gila-gila punya besar. Kalau tak faham konsep ni, apa repercussion dia? Lawan etis ni. Kebaikan dan kebenaran datang daripada akal. Manusia boleh tahu sendiri. So akhirnya menjadi hakim kepada perbuatan apa yang betul, perbuatan apa yang salah adalah akal. Masalah dia akal siapa nak pakai? Betul. Sosial lah. Nanti psikopat ramai-ramai buat satu NGO. We are the psychopath of Malaysia, or the sociopath of Malaysia. Kami tak ada perasaan. Kami nampak orang mati depan mata pun kami suka, kami tak rasa apa. So kenapa
rasa kamu dan akal kamu Kita kena ikut. yang harus menjadi hakim, bukan akal kami. Kami nak siksa kucing. Kami suka nampak tersiksa. Katalah. Ya. So, kenapa kamu tak ikut kami? Kenapa kami kena ikut kamu? Nampak? So, nak guna akal siapa ni? Nak guna rasa siapa ni? Okay, itu satu masalah. Lagi satu isu besar yang atheist timbulkan kepada kita. Ini berkaitan dengan the problem of evil. Sebenarnya dalam problem ni ada sangkalan kepada atheism tu sendiri. Okay, ini saya tak nak bicara panjang sebab dia tak this may a bit complicated, tapi I believe you can understand. Kalau tak boleh faham, dengar balik atau kita sambung minggu depan. Atheist tuduh ataupun dakwa Tuhan tak ada sebab ada kesengsaraan. Betul tak? Ada evil lah dia kata. Ada kejahatan. Ada evil. Tapi jawab balas kita balik kepada orang senang je. Kau tak percaya pada Tuhan. Macam mana kau tentukan sesuatu tu buruk ataupun baik? Kita jawab, kita kata, kerana Tuhan adalah. Adanya yang dipanggil baik, ada yang dipanggil buruk. Kalau Tuhan tak ada, even evil do not exist. If there is no God, evil do not exist. How can you say something as evil or good? Based on what? Kayu ukur dia. Kayu ukur apa yang you nak pakai? Perogol akan kata, ya, okey, dia sengsara, aku syok. So, tak boleh kau dah ambil hak orang. Kenapa tak boleh ambil hak orang? Dia kenapa tu tidak akan berpenghujung. Kenapa aku tak boleh ambil hak orang? Rosaklah masyarakat kalau kau ambil hak aku ambil hak kau. Apa salahnya kalau masyarakat rosak? Sengsara lah hidup kita. Apa masalah dia? Kau sengsara, aku sengsara. Memang hidup ni sengsara apa? Tapi nak jawab apa? Cuba jadi devil's advocate sikit. Saya jadi devil's advocate, awak cuba. Kenapa tak boleh ambil hak orang lain? Kenapa tak boleh seksa orang? Saya suka seksa orang. Awak tak suka seksa orang, awak pergi hal lah. Saya cuba dapat apa saya nak, awak cuba halang apa-apa awak nak halang. So kita berterusan berbenturan. Itulah hakikat kehidupan. Kalau saya seksa awak balik, saya akan tahan dan saya akan lawan awak. Saya takkan biarkan awak seksa saya. Sebab saya tak suka diseksa. Tapi saya suka seksa orang. Dia terseksa bukan saya. Biar dia kena seksa. Tapi saya tak akan izinkan sesiapa seksa diri saya. Awak akan kata, tapi itu kan tak adil. Itu kan contradictory. Cakap, apa masalah dia contradictory? So what if I'm contradictory? So what if I am not consistent? I don't care. I don't need to be consistent. Why should I be consistent? Nak tengok real example, pergi YouTube. Barat Type Zina Levay. Z-E-E-N-A Levay. Ustaz kasih timing Ustaz Kalau rasa perlu ni, just say 5 minit, 10 minit daripada belakang. Zina Levay ni anak siapa? Anton LaVey. Anton LaVey ni adalah the founder of the Church of Satan dekat Hotel California tu. Orang kata sebenarnya Church of Satan tu. Lagu Hotel California tu sebenarnya ditujukan kepada the Church of Satan. Tak tahu lah betul ke tidak saya pernah dengar je. So awak dengar Zina LaVey dengan kawan dia tu, dia diinterview oleh seorang Kristian. nama pun Zina. Kristian ni dia cuba nak establish yang korang ni jahat. Tapi Zina lebih dengan kawan dia ni, relax je, muka stone kan. Tapi nampak evil lah. Dia kata, why should we follow the morality of Jesus worshippers? Yang dia memang pandang rendah kepada Kristian. Wah, hina Kristian habis-habisan. Kristian ni bodoh lah, sheep lah, macam kambing korang ni. Kita bukan kambing. Kan? Kita ada code of life kita sendiri. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Buat apa kau suka, itulah rumusan undang-undang hidup kami. Anton LaVey. Satanic Bible. Tapi ini anak dia, anak perempuan dia. Wih, dahsyat. Awak kalau dengar 3 jam tu interview dia, memang dia terus terang semua. Dia terus terang dia punya akhlak dan morality dia. Memang tak ada morality dan tak ada akhlak. Tapi Kristian tu tak boleh jawab. Dia jam.
dia tak bersedia, dia tak tahu yang dia orang punya angle macam tu. Tapi kita dalam ilmu kalam, kita dah tahu dah dia orang punya point of view macam mana. Memang tidak ada foundation for ethics. There's no foundation. It's about will. Truth is your own will. What you want is your truth. Why should I follow your truth? Oh, sebab kita nak kena hidup bermasyarakat. I don't need you. We are just here and you are there. You want to manage a society based on the law. I don't care about that law. Why should I respect that law? Kalau kita jumpa dia lawan macam mana? Law of the jungle. Sebab tu ada jihad. Awak nak faham? So puak-puak ni, dia dah tak ada discussion lagi dah. Betul. Sebab dia tak respect law. Dia tak respect morality. Dia tak respect ethics. Setuju. Sebab tu kita ada jihad. Mana boleh bunuh ke apa dia orang. Kalau dia hidup dalam masyarakat kita, dia duduk sebar benda ni, boleh culik anak orang buat ritual sacrifice apa semua, memanglah kena bunuh. Tapi kat sana dia orang tak buat macam tu Ustaz. Tak adalah. Ada juga yang kena tangkap. Ada satanis-satanis ni kena pukul, kena bunuh dengan Kristian juga. FBI Dia orang pun buat benda sama. Apa dia? FBI ada banyak tangkap satanis ni because of the sharp penetration. Ada. Oh, ya ke? Kes Ya kita ke? tengok. Ya, banyak yes. Ada recorded true cases, true cases of ritual. Dia orang tangkap budak-budak, dia orang colik, dia orang buat ritual dan sebagainya. So ada yang vigilante antara dia orang marah sangat, pergi bunuh dia orang, pergi tembak dia orang kan. Sebab dia orang ada tembak kat sana, so dia orang marah ya, dia orang pergi bunuh. Eloklah. So dia orang dakwa bahawa kenapa kau kata ada Tuhan tapi kenapa ada kesengsaraan? Kita jawab balik, kita kata kalau tak ada Tuhan, macam mana kau tentukan sesuatu tu sebagai baik ataupun buruk in the first place? How? Auzubillah lah kita kata. Orang tua yang dah terlentang dekat katil. Tak ada anak, tak ada isteri. Dia tak ada bawa apa-apa sumbangan pada dunia ni. Kenapa tak bunuh je? Kan? Letak racun je, kasi mati. Kejam. Dia orang ada tulis benda-benda ni. Suicide pod tu kan. Tak, ini eugenics. Oh, eugenics. Macam Hitler dan sebagainya. Dia memang bunuh orang tua. Dia orang suruh bunuh je budak-budak cacat ni. Sebab dia orang kata, dia orang ni tak ada faedah apa. Ya. So kill them. Gas chamber them je. Dia ikut Nietzsche tu kan. Yes. Nanti kita cerita pasal Nietzsche. So in the end of the day, it goes back to philosophers in the end of the day. So you need to know the philosophers. You understand the philosophers, you understand the civilization. Because it always begins with the human mind. It always begins with otak yang tidak terpandu, akal yang tidak mendapat wahyu. Dan memandai-mandai dan mengikut hawa nafsu dia. So, macam mana? Cuba fikir sama-sama. So ada seorang ni nama dia Sam Harris. Tapi Sam Harris ni recent. Dia bawa teori baru je. Dia bukan bawa teori baru, teori lama ni. Sebab orang tanya dia orang, so korang memang morality kau nak asaskan pada apa? Orang kata Tuhan tak ada kan? Nietzsche. So macam mana you will run a society? How you gonna run a society? Nietzsche. How you gonna run a civilization without morality? Mana? Dia orang kata boleh ada morality tanpa Tuhan. They say there can be morality without God. Tahu tak apa dia punya alternatif? Social punya penerimaan Kan? sesama dia orang kan. Evolution. Majority Ya. Kan? bukan juga. Majority itu second stage, third stage. First kali, core dia apa? Pain and pleasure. Better mah. What brings pain is bad, and what brings pleasure is good. To the highest number of people lah. To So utilitarianism. utilitarianism. So Timer. okay, buka balik. Thank you. So akhirnya pain and pleasure. But the same questions come. Whose pain and whose pleasure? Why pain and pleasure? Sebab dia kata benda tu dah tak ada deeper than that. You cannot go beyond that. There's nothing after that. To be an incentive ataupun to be something that curbs human action. Nothing but the feeling of pain. Bagi saya kalau awak fikirkan balik, itu menunjukkan kebenaran Islam. Akhirnya syurga dengan neraka juga. In the end of the day, it's pain and pleasure that stops people. Tapi itu dekat akhirat. Because there's nothing beyond that. In the end of the day, it's pain and pleasure. Tapi for you to run a society based on pain and pleasure sahaja, it becomes moral subjectivism. Everything becomes subjective. Sama juga macam tadi, for a psychopath, pleasure dia lain. For a pedophile, pleasure dia lain. Betul. Itu betul.
For orang gila seks dengan binatang apa nama? Bestiality. Tapi orang dia apa? Orang dia? Zoophile. Kalau pedofilia, pedophile. Bestiality, Zoophilia. zoophile. Zoophile. Zoo Zoophile, tengok binatang bernafsu kan? Astagfirullah. Atau ada orang dia ada fetish untuk menyakitkan diri dia sendiri. Dia feel pleasure in pain. Syiah. So soalan dia, nak ikut siapa? Siapa punya pain dengan siapa punya pleasure ni nak ikut ni? Hitler feel pleasure bombing people, Hiroshima Nagasaki. Hitler. Hey, Hitler pula, astagfirullah. Thank you. US. Hitler ni dia ada apa kita kata ada sadism sikit lah. Kan? Ada seorang psikologis barat nama dia Viktor Frankl, dia kata kalau kita fikirkan balik orang-orang yang mengizinkan berlakunya gas chamber dan gulag ataupun concentration camp ni, they must be people who are nihilist, dia kata. Yeah. Nihilist ni orang yang tak percaya pada makna hidup dan kemuliaan manusia. They cannot don't have that belief. Kalau ada, mustahil dia buat benda-benda macam ni. They must be nihilist. Orang-orang yang tidak percaya pada hidup ni ada makna. Dan manusia ni ada nilai. Manusia ni macam beruk macam binatang je. Sama je. Ya, memang dia percaya benda tu pun. Manusia ni binatang je. People are just animal. Okay. So how? Itu je. The recent suggestion is that pain and pleasure. Based on whose pain, based on whose pleasure. Boleh tak kita korbankan kenikmatan orang yang sedikit untuk kenikmatan orang yang ramai? Kalau boleh, kenapa? Kenapa kena besarkan majoriti? Betul? That's why the pedophiles are now saying, why? Why are you saying no to us? You boleh LGBT. You dulu minority. You sampai sekarang minority. Tapi hak you is infringing on other people. You are trying to promote your so-called rights. Pedophiles will come out and say, and they are already coming out today, say, Suka sama suka ke? why not? Mana dia suka? Pedophile bukan Necrophilia lah nanti keluar. Necrophile lagi teruk. Necrophilia tu apa? Orang mati. Have sex dengan dead bodies. Aduh. The incest is also there. Yes. Incest pun dah ada lah. Dah ada geng-geng incest dah ni. Nak promote hak incest. Asal makan anak lah. Semua mahram. Keluarga. Adik-beradik, Arwah makan ayah, atuk nenek, cucu cicit. Sedara. So, Sedara dia. necrophilia pun ada. Orang yang fetish pada mayat. Yeah. Ada nak makan mayat. So kita tanya, apa salahnya makan mayat? Psycho kan. Kalau fikir logik kan, Yeah. mayat tu dah mati. Tak rasa apa. Itu ham siapa tu? Ham orang yang makan tu lah. Ada bakteria, ada apa. Tapi dia kata, so what? Diri aku. Yeah. Aku mati-mati yang kau sibuk pasal. Nampak tak? There's nothing to stand on. There's no foundation to morality. Sekarang ada movement untuk rights to suicide kan? Ya. Yeah. Gila tu. Rights to suicide ni sebenarnya dicetuskan dia punya BUD tu, BUD, BUD dia tu. Benih dia daripada orang macam Schopenhauer, Yeah. Arthur Schopenhauer, Nietzsche, orang macam Sartre. Ini semua kita kata very pessimist punya philosophers. Kalau baca memang depressing dia orang punya buku falsafah dia orang. Betul banyak biarkan orang suicide. Dia tak biar. Dia lawan juga tu. Tapi Dia lawan. Dia cuba juga. Tapi dia jadi krisis lah, dah tak boleh tahan dah. Dia tak ada sebab orang tak ada makna hidup. Nihilist lifestyle. It's You go just there. Kan Big ada, problem, ada big hutan, problem. Ada hutan yang untuk orang bunuh diri. Apa Hutan nama? tu is being patrolled. Tapi tetap berlaku Dia kes. tetap berlaku. Sebab banyak sangat. Banyak sangat. kipoh Kesian hangat tau, kesian. Kita pun itulah, the only way to do dakwah tu the Japanese. Sebab dia orang nak cari makna, tak ada makna. Okay. So their conscious of problem of evil tu sebenarnya adalah bukti adanya Tuhan. Instead of denying the existence of God with the problem of evil itself is the evidence for the existence of God. If there is evil, there must be a God. If there is good, there must be a God. If there is no God, there can be no evil, no good. Masya-Allah. It can't be. It can't. Macam mana? Cuba fikirkan. Awak tanyalah kawan-kawan etis awak. Okay. Kita kata zina haram sebab Tuhan kata dia haram. Tuhan yang buat kita benci kepada bunuh orang tak bersalah. Dia perasaan benci tu, tengok benda kotor, benda hina, tu Tuhan yang tanam dalam jiwa kita. That we can understand. But to say that something deserves to be punished, some action deserve to be punished, some action deserve to be
diberikan ganjaran, rewarded, dia yang tentukan, dia yang tetapkan. Sebab if I leave it to you, you leave it to me, we leave it to the government, to the Senate or to the parliament or to your whims or whatever, to nature, life will be far worse. It will be a law of the jungle. The law of the jungle. The law of the jungle. Sebab tu dalam bab ethics pun, Islam ni ada mukjizat sebenarnya. Yang kalau kita faham. Dalam bab politik, dalam bab ekonomi, pasal riba, macam-macam lagi. Dalam bab etika ni, you remove God out of the picture, you cannot build any civilization.